Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin musliman yang dirahmati Allah. Sempurna dengan kehadiran Aidul Adha, suka saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan membicarakan satu isu yang mungkin kita katakan sudah lama berlalu, tetapi ia perlu dihidupkan semula dengan perbincangan dari skop ilmu dan juga ajakan orang ramai kepada ibadat yang kita namakan sebagai Al-Udhiyah, ataupun dalam bahasa Melayunya ibadah korban. Yang menarik tentang korban ini, ia mempunyai erti yang membawa kepada sikap pengorbanan, iaitu sama dengan erti At-Tadhiyah. Ia menggambarkan ciri-ciri pemikiran umat Islam yang meletakkan pengorbanan dan usaha sebagai salah satu prinsip kehidupan. Kemudian ibadat korban ini diwarisi daripada generasi Nabi Ibrahim kepada generasi Nabi Muhammad SAW dan digalakkan seperti Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menunaikan salat Aidul Adha, kemudian kita menyembelih binatang. Dan ini menggambarkan satu konsep berfikir seorang Islam. Dia mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga mempunyai hubungan dengan makhluk yang dimakan sebagai hayawan, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri dengan manusia. Kerana kehidupan kita ini sebagai orang Islam bukan sekadar untuk berbakti kepada Allah, tetapi berbakti kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah sebutkan manusia ini sebagai bunyanullah, bangunan Allah. So bagaimana kita ingin mendekati manusia, ingin melakukan kebaikan kepada manusia dengan kita menyembelih binatang. Kerana binatang ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan sayugialah ataupun menjadi satu kepastian kepada kita menggunakan segala makhluk-makhluk Allah ini untuk serve community, untuk kita serve masyarakat kita, memberi makan kepada mereka dan menunjukkan rasa kegembiraan kepada mereka. Jadi Islam mensyariatkan korban ini dari sudut dinamakan sebagai sunnatul kifayah. Kita ada di sana dinamakan fardu kifayah. Makna fardu di mana kalau masyarakat itu meninggalkan ibadat tersebut, maka semuanya berdosa kerana mereka lalai daripada bertanggungjawab. Di sana juga ada sunnatul kifayah, sunnah tuntutan yang kalau kita tinggal tak dapat dosa, tetapi disunatkan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah ini untuk menzahirkan rasa kesyukuran. Kerana syukur ini perlu dizahirkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, yang mana Allah akan berbincang. Bukan setakat berbincang, kita menunjukkan ibadah korban kita supaya masyarakat turun bersama-sama, bangun bersama-sama membina masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat madani. Dan ciri-ciri masyarakat madani ini, mereka sentiasa menyumbang, bukan meminta. Jadi kita melihat pensyariatan ibadah korban ini, kita boleh lihat di dalam kitab-kitab fiqh, perbahasan para ulama begitu menarik. Kerana ia hanya dikhususkan kepada binatang-binatang tertentu. Misal kalau kita buka Majal Al-Ustaz, hayawan-hayawan tertentu yang boleh kita sembelih seperti lembu, kambing, kerbau dan unta. Kita tidak boleh gunakan ikan untuk korban. Dia ada, kita katakan, kegunaannya sendiri. Kerana Allah berfirman, wa inna fil an'am la'ibrah. Pada binatang ternakan ini ada petunjuk, ada pengajaran. Jadi interaksi kita dengan haiwan ini membawa kepada akhirnya kita menyembelih mereka dan kita boleh melihat kepada kesabaran lembu, unta, kerbau dan kambing, kesabaran mereka di dalam dikorbankan. Tidak boleh kita menjadikan binatang sebagai makhluk yang boleh diperkotak-katikkan, makhluk yang boleh kita buli ataupun seksa mereka. Sebaliknya, ketika kita ingin menyembelih mereka, kita berkhidmat kepada mereka, kita bagi makan dan minum, juga kita tajamkan pisau
kerana kita tidak ingin menyeksa mereka. Mungkin orang menyatakan, oh itu menyeksa binatang. Itu tidak menyeksa, kerana kita memotong leher yang akan menyebabkan nerve di otak itu tidak lagi berfungsi, dan dia tidak akan menghantar maklumat otak kita. Apabila kita potong di bahagian leher, maklumat sakit tidak lagi berlaku. Maka tidak berlaku proses sesaan, kita katakan sesaan makhluk yang dinamakan hayawan. Berlainan dengan agama yang lain yang tidak mempunyai etika di dalam penyembelihan. Mungkin dikepak kepalanya, mungkin ditikam. Tapi Islam disyaratkan mesti kita menyembelih leher, kerana ia membawa kepada ihsan, membawa kepada kasih sayang. Ini yang perlu kita tunjukkan kepada masyarakat, iaitu tajamkan pisau dan jangan kita sembelih di hadapan kawan-kawan. Ini satu, dalam bahasa Arab disebut zauqi, satu nilai dalaman yang begitu tinggi yang hanya dimiliki oleh orang yang muhsin. Nabi menyebut al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ini maqam yang kamu dapat lihat Allah. Kalau kamu tak mampu lihat Allah dengan hati kamu, Allah dapat lihat kamu. Sehingga kita dengan binatang pun kita berinteraksi dengan perasaan kasih sayang. Datang seorang sahabat Rasulullah SAW, berjumpa ya Rasulullah, aku kasihan untuk sembelih kambing aku. Dia tidak sanggup untuk menyembelih kambingnya. Kata Rasulullah, innalaka ajraini, kamu ada dua pahala, pahala sembelih dan pahala kasihan kepada binatang. Subhanallah, ini satu ciri-ciri Muslim profesional ataupun Muslim kontemporari yang kita inginkan. Mempunyai sifat pengorbanan, mempunyai sifat ihsan. Sebab itu kita ingin menyeru kepada masyarakat di dalam era umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pelbagai ujian peperangan, ujian katakan ujian kehilangan nyawa dan sebagainya, kemiskinan. Apakah kita tidak ada perasaan untuk menyumbangkan sebahagian harta kita melakukan ibadah korban? Ya, di sana ada orang melakukan perniagaan, tidak ada masalah. Tapi kita sebagai individu Muslim yang Nabi menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kamu bertanggungjawab. Orang yang berjaya membincangkan tentang tanggungjawab, tidak membincangkan tentang hal. Jadi apa tanggungjawab kita terhadap orang Muslim yang berada di timur dan juga di barat dan di utara dan selatan? Apakah sumbangan yang perlu kita lakukan? Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan ibadah korban untuk menunjukkan perasaan kasih sayang kita, untuk kita hantar sembelihan kita kepada fuqara sebagai tanda rahmah, untuk kita hantarkan kepada sahabat tanda kita berkasih sayang. Kesemua nilai-nilai ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin membina insan yang dinamakan insan rabbani, insan yang berhubung dengan Allah dengan mendekati para makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kesemua ini adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut dalam salat kita, kehidupan kita, ibadat kita, mati kita kerana Allah. Dan di antara kehidupan kita ini berbakti kepada manusia. Sebab itu saya ada satu istilah yang saya guna, serve Allah, serve community. Serve community, serve Allah. Kamu berkhidmat kepada Allah, berarti kamu berkhidmat kepada masyarakat. Kamu berkhidmat kepada masyarakat, berarti kamu berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan sebahagian daripada wang yang kamu miliki daripada pemberian Allah untuk kamu berjaya di dunia dan akhirat, dan memberi kejayaan kepada orang lain. Kerana ibadat ini merupakan satu, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, mendekatkan diri kepada manusia. Yang ketiga, kita boleh membina perpaduan melalui wang. Wang ini sangat penting. Syaqiqur ruh. Wang ini merupakan nyawa kepada ruh kita, merupakan rakan kepada nyawa kita. Jadi kita ingin mengajak semua masyarakat mengambil peran dan sedaya upaya untuk menyumbang wang. Boleh kita guna kambing, boleh kita share satu lembu 7 bahagian dan sebagainya. Dan saya ingin mengajak kepada mereka yang tidak berkemampuan, kalau tidak ada wang untuk beli lembu, tidak ada wang untuk beli kerbau, tidak ada wang untuk beli kambing, di sana ada pendapat daripada ulama Syafi'i membolehkan kita berkorban menggunakan ayam. So ini pendapat yang lemah. Tapi untuk orang miskin yang ingin juga menyumbang, maka tidak ada wang untuk menyembelih kambing, maka pendapat daripada Ibnu Abbas yang disebut oleh Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri mengizinkan para fuqara, para masakin yang mempunyai wang yang sedikit
menggunakan wang tersebut membeli ayam dan kita sembelih, laksanakan kebaikan-kebaikan, tidak ada masalah. Kecil sedikit walaupun korban itu tidak dinamakan korban hakiki tetapi korban majazi yang insya-Allah mereka yang menyembelih ayam niat untuk kita sumbangkan kepada masyarakat fakir dan miskin akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita hidayah, diberikan kita taufik untuk membina masyarakat yang disebut sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang tidak ada lapar dan tidak ada ketakutan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.